أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita insyaAllah untuk kita melihat pula hadis-hadis berkaitan tentang salat duha. Jadi kita dalam rangka untuk memperbanyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun selesai membicarakan tentang sujud-sujud yang boleh kita buat selepas ataupun sebelum sembahyang fardu, yaitu sembahyang sunat rawatib. Dan bagi kita yang menyedari bahawa kehidupan kita hanya tersisa beberapa hari saja lagi, bila ketikanya kita tidak tahu, maka sudah barang tentulah kita akan cuba mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi harap-harap kita telah pun dapat mengamalkan amalan-amalan daripada hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini, semayang qabliyah dan juga ba'diyah dari semayang fardu yang kita tunaikan. Maka pada pagi ini kita nak sambung lagi hadis-hadis berkaitan tentang peluang-peluang untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, peluang-peluang untuk kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita dapat sujud melalui sembahyang sunat duha. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami 3 ayyamin min kulli syahr." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan. Iaitulah puasa di bulan purnama tu, 13, 14 dan 15. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Puasa setiap bulan ada 3 hari berpuasalah. Iaitu hari 13, 14 dan 15 ketika bulan purnama. Wa rak'atay duha, dan Nabi juga berpesan kepada aku supaya mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, wasiat Nabi kepada aku, wa an utira qabla an arquda, bahawa aku mengerjakan solat witir sebelum aku tidur. Jadi ini 3 pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Abi Hurairah. Sudah pasti apabila Nabi SAW memberikan pesanan-pesanan itu, pesanan yang berguna dan penting buat kehidupan sahabat-sahabatnya. Yang pertama, Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Hurairah supaya berpuasalah 3 hari di dalam sebulan. Yang kedua, Nabi berpesan supaya tunaikan salat duha 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, Nabi berpesan, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau menunaikan sembahyang sunat witir 3 rakaat. Jadi inilah pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah yang dipegang kejap, yang diamalkannya, sehinggalah beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat ini disampaikan pula oleh Abu Hurairah kepada kita untuk sama-sama kita berkongsi nikmat, dapat mengamalkan sesuatu yang Rasulullah wasiatkan kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah cerita kepada kita, yang mana pada ketika itu Abu Hurairah ini orang yang dianggap sebagai sangat besar keuntungannya. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri mewasiatkan kepada dia, tidak kepada sahabat-sahabat yang lain. Betapa bertuahnya Abu Hurairah dapat wasiat ini. Tiba-tiba wasiat itu dikongsikan dengan kita. Wasiat itu dikongsikan dengan kita. Jadi kita pada hari ini bertuah karena mendapat satu wasiat yang Rasulullah berikan kepada Abu Hurairah khususnya. Tetapi Abu Hurairah menyampaikan juga kepada kita supaya kita dapat sama-sama beramal dengannya. Puasa 3 hari dalam sebulan, solat duha 2 rakaat jangan ditinggalkan, dan jangan tidur malam sebelum menunaikan sembahyang sunat witir 3 rakaat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hadis yang kedua, an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Apa sabdaan Nabi?
yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi masing-masing ruas anggota badanmu itu wajib dikeluarkan sedekah. Ya. Kita ada banyak ruas ataupun kita sebut sendi-sendi. Banyak sendi-sendi dalam badan kita ni, dan sendi-sendi inilah yang menyebabkan bila dia berfungsi kita dapat bergerak ke sana ke sini. Sendi yang ada pada kita punya leher, sendi yang ada pada jari jemari kita, sendi yang ada pada tangan kita, sendi yang ada pada bahu kita. Dengan sendi inilah kita dapat bergerak. Maka sabda Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi masing-masing ruas anggota badanmu itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Maknanya setiap pagi bila kamu bangun tidur, keluarkan sedekah khusus bersyukur kepada Allah untuk sendi bahu. Bila kamu bangun tidur, keluarkan sedekah khusus untuk bersyukur kepada Allah. Sendi yang ada pada leher, sendi yang ada pada siku, tiap-tiap sendi itu perlu disedekahkan. Setiap pagi, kata Nabi. Wah, ini sangat berat. Ini sangat berat kalau kita nak tunaikan tu. Ya. Sangat berat untuk kita tunaikan. Kenapa? Karena tiap-tiap sendi itu perlu kita sedekahkan sebagai tanda syukur. Mungkin bagi orang kaya dia boleh buat, tapi bagi kita ini, mana kita nak cari duit, nak sedekahkan bagi tiap-tiap sendi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sendi dalam badan kita bukan sedikit. Maka Nabi memberikan jalannya. Kata Nabi, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Bila kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, itu adalah sedekah. Niatkanlah tasbih yang kita buat 33 kali itu, ini sedekah untuk sendi bahu. Tambah lagi 33, ini sedekah untuk sendi lutut. Karena setiap sendi itu perlu kita sedekahkan ke jalan Allah sebagai tanda syukur kita. Dan bertasbih itu adalah sebahagian daripada sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Begitu juga tiap-tiap pemujian terhadap Allah, setiap tahmid, alhamdulillah, 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 itu juga adalah sebahagian daripada sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Bertahlillah, bertahlillah, berla ilaha illallah lah. Karena setiap la ilaha illallah itu merupakan sedekah yang boleh kita niatkan untuk sendi bahu kita, kaki kita dan sebagainya. Wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu juga sedekah. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah, dan mengajak manusia kepada kebaikan juga adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, dan ya, mencegah manusia daripada kemungkaran juga merupakan satu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma fid duha. Semua itu boleh dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha yang ia kerjakan. Maknanya dengan 2 rakaat salat duha itu seolah-olah kita telah pun bertasbih, kita telah pun bertahlil, kita sudah pun bertahmid, kita sudah pun bertakbir, bertasbih untuk semua sendi-sendi kita, dengan hanya sekadar 2 rakaat duha yang kita lakukan. 2 rakaat duha yang kita lakukan, insya-Allah boleh cover semua yang diminta tadi. Setiap badan sendi perlu disedekahkan. Dan boleh disedekahkan dengan kita bertakbir, bertahlil. Tetapi bila kita tunaikan solat duha 2 rakaat, meliputi semua tahlil, tasbih, tahmid dan sebagainya. Besarnya sembahyang sunat duha ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian,
Besarnya pahala solat duha itu kerana orang yang mengerjakan itu juga merupakan orang yang besar keimanannya. Sebab apa? Sebab waktu duha ini dalam pukul 8, pukul 9, pukul 10 waktu manusia sedang cergas. Bila manusia itu cergas, sudah tentu ini masa yang digunakan untuk mencari rezeki, untuk keperluan dunianya. Tiba-tiba dengan masa yang ada, kekuatan yang ada untuk mencari keperluan hidup, sanggup dia melapangkan sedikit masa sekadar 2 rakaat untuk sujud kepada Allah, untuk rukuk kepada Allah, dengan meninggalkan dunia yang sepatutnya dicari. Dia ambil masa sekejap untuk rukuk dan sujud kepada Allah dalam solat duha. Tidakkah itu hebat namanya? Tidakkah itu hebat namanya? Biasanya manusia sedang bekerja dalam pukul 10 tu amat sukar untuk dia meninggalkan kerjanya. Amat sukar untuk dia pergi mengambil wudu. Amat sukar untuk dia berdiri atas 3 sembahyang untuk sujud, sedangkan kerjanya banyak, sedangkan tenaganya sedang kuat. Tetapi si fulan yang beriman itu sanggup dia meninggalkan kekuatan yang sepatutnya digunakan untuk mencari keperluan duniawi, digunakan untuk bertasbih, bertahmid kepada Allah di dalam salat duhanya. Bukankah ini orang ini telah menjadi hamba Allah? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, 2 rakaat duha sangat besar artinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering salat duha 4 rakaat. Dan kadang-kadang beliau menambahnya sekehendak Allah. Maknanya tuan-tuan, Nabi SAW dia tunaikan solat duha 2 rakaat. Lepas 2 rakaat salam, bangun lagi, buat lagi 2 rakaat. Kebiasaannya Nabi buat 4 rakaat. Namun begitu, terkadang-kadang Nabi menambah. Bukan 4, bukan 6, bukan 8, lebih banyak lagi. Apabila Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Jadi maknanya solat duha ini tuan-tuan, kita boleh tunaikan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat kita boleh buat. Berapa banyak sujud yang telah kita lakukan pada Allah. Bagi tuan-tuan yang kuat imannya, kuat fizikalnya, nah, terbentang luas di hadapan kita jalan untuk melakukan penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sujud kepadanya. Dan hadis yang terakhir, an Ummi Hani Fakhitatan binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, daripada Ummu Hani Fakhitah binti Abu Talib, dia telah berkata, zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fatah. Saya telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Mekah. Pada hari pembukaan kota Mekah ini, Ummu Hani pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu yaghtasilu. Aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi, dan tatkala selesailah ia daripada mandinya, shalla 8 rakaat, sembahyanglah dia 8 rakaat. Wa dzalika duha, bermula demikian itulah salat duha. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam hadis ini menceritakan bagaimana Nabi menunaikan salat duha 8 rakaat. 8 rakaat Nabi tunaikan. Berapa sujud yang telah dilakukan, berapa rukuk yang telah dilakukan, Masya Allah. Inilah kehidupan yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW kepada kita.
Bukan makna kita bicarakan persoalan memperbanyakkan sujud ini kita akan tinggalkan pencarian dunia kita, tidak. Tetapi inilah ibadah yang dapat menyumbang ketenangan jiwa dan hati kepada kita. Gimana untuk berjaya dalam perusahaan-perusahaan di dunia ini, kita memerlukan jiwa dan hati yang tabah serta pemikiran yang tabah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah kekuatan solat duha. Yang mana bila kita tunaikan secara istiqamah setiap hari, maka kita akan mendapat kekuatan rohaniah yang luar biasa. Yang saya kasih sekalian, bila kita nak tunaikan solat duha ini hadis Nabi, ya, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Daripada Zaid bin Al-Arqam berkata bahawasanya ia melihat orang ramai mengerjakan solat duha, yakni pada waktu belum begitu siang. Zaid bin Arqam kata, punyalah hebatnya para sahabat tak sabar-sabar nak tunaikan solat duha, sehingga mereka tunaikan sebelum masuk waktu duha lagi. Faqala amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal. Ingatlah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahawa solat duha pada selain saat-saat seperti ini adalah lebih utama. Inna Rasulullah SAW qala salatul awabin hina tarmadu al-fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta bangun dari pembaringannya kan tersengat panasnya matahari tersebut. Ini waktu solat duha. Maknanya apabila matahari dah naik tinggi lah, ya, dalam pukul sekarang ni dalam pukul 8 itu dah cantik dah kita buat solat duha. Selagi tak habis zuhur, tak masuk zuhur, maka solat duha masih lagi ada. Jadi insya-Allah sama-sama kita cuba mengamalkan hadis ini terlebih dahulu sebelum kita mendengar hadis-hadis lain yang membicarakan persoalan-persoalan yang lebih hebat lagi. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, cukuplah sekadar itu tazkirah kita pada pagi ini, kerana saya pun ada kerja penting yang nak diselesaikan untuk sekolah tahfiz yang akan buka pada 1 hari bulan nanti. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.